Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih sahabat fungsi majlis, setia yang dikasihi barisan kepimpinan surau Abu Bakar Siddiq, setia kepada tuan-tuan para pegawai surau, yakni tuan-tuan Imam, Bilal dan Syekh, khususnya saf kepimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yarhamukumullahu jami'an. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpahan dan kurniaan Allah jualah dapat kita ditentukan, ditakdirkan oleh Allah untuk sama-sama keberadaan kita di masjid atau surau ini, dan dengan tajuk yang sudah sinonim dengan bulan Ramadan, sama ada kita nak menyambut ataupun berada dalam Ramadan, dan ada juga tajuk andainya ini adalah Ramadan terakhir buatku, dan seterusnya masuklah yang raya dan sebagainya. Namun bahang-bahang tersebut, Ramadan sudah ada kehangatan dia bagi orang-orang yang beriman sahaja. Kalau orang Muslim belum tentu. Muslim syarat dia Ramadan ini hanya layak disambut oleh orang beriman sahaja. Dia berasa satu kesenakan, minta anak siapa tolong jaga sikit, ya, mungkin dia mengamuk apakah. Apa sebut lupa dah. Tak, saya masalah dia tak boleh ada. Kalau semayang jadi imam ada budak menangis, memang hilang mood kita nak sambung ayat. Memang sunnahnya berhenti je rokok. Tapi anak-anak tak boleh marah dia sebab budak. Kita pun budak juga, lebih teruk pada dia lagi. Tapi kita mak ayah kena guide lah, bagi elok insya-Allah. Moga anak-anak jadi anak yang baik. Yang penting mari masjid surau. Tuan juga marah maki hamun dia pula. Apa sebut dia? Allah ya Rabb. Sebab apa saya kata gitu? Islam tanpa iman, maka dia pasti tak jadi orang yang takut pada Allah. Kita ada tiga Islam: iman dan takwa. Islam itu sekadar mengucap. Kalau tak semayang, tak puasa, tak zakat, kita kena panggil dia Islam lagi. Lalu definisi of iman yang paling mudah nak difahamkan, iaitu pengakuan dengan lidah, pembenaran dengan hati. Yang paling susah ialah nombor 3, iaitu al-amalu bil jawarih ataupun al-amalu bil arkan. Yang paling susah nak buat, mungkin termasuk saya, na'udzubillah min dzalik, iaitu nak mengamalkan apa yang kita takrirkan dan kita benarkan
takrirkan dengan lidah, Islam is a way of life, Islam is my way of life, dan kita nak membenarkan, nak memastikan betulkah kita ni membenarkan dalam hati kita, iaitu dengan mengamalkan suruhan dan arahan Allah dengan anggota badan. Rukun Islam yang 4 ataupun 5, sebutan orang dengar, solat orang nampak, kecuali solat tahajud orang tak nampak, solat fardu di masjid jemaah orang nampak, puasa pun orang nampak insya-Allah. Secara zahirnya nampak dia tak makan, keluarga nampak. Kalau dia curi minum tu dia dengan Allah. Tapi selalunya orang akan puasa. Praktikal. Kemudian zakat. Itu semua praktikal. Kemudian haji. Itu semua praktikal. Al-amalu bil arkan. Kalau dibuat 5 semua ni, atau tolak mengucap, nombor 2 dia buat, nombor 3 dia buat, nombor 4 dia buat, nombor 5 dia buat, itu baru masuk sebagai kategori orang yang beriman. Belum masuk lagi sebagai kategori orang yang bertakwa. Betul, orang beriman ramai berdengki. Yang solat ramai hasad. Yang solat lepas solat mengumpat orang. Sebab dia hanya beriman, belum sampai level takwa. Every mukmin belum tentu muttaqin, but every muttaqin adalah orang beriman. Kita nak pegang segi formula dia, bagi faham ke elok. Ramai orang yang salat mengumpat, ramai orang puasa siang hari, tetapi iman tak tercapai kepada takwa, dia mengumpat. Ada hadis sebut, seorang sahabat datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, ada jiranku ni perempuan, bak mengumpat ni perempuan, ada jiran aku perempuan semayang malam tak berhenti, siang berpuasa hari-hari, tapi tu'zil jiran, salitatul lisan, puasa bagus, mayang bagus, sampai tinted dari dia, puasa hari-hari, udah rupa macam zombie dah. Dah macam Scooby-Doo. Lidah terjelat, lapar. Tapi mulutnya setan. Salitatul lisan, mulutnya Masya Allah, jahat. Tu'zil jiran, menyakitkan hati jiran. Apa pandanganmu ya Rasulullah? Ingat puasa, salat, jelas dia punya rukun dia. Nabi kata apa? La khaira fiha, tak ada kebaikan kat perempuan tu. Kalau tak nak kahwin dia hambatan je lah. Istilah gitulah. Kalau nak jadikan bisan, cancel je lah. Kau dia ngumpat dengan tengah kau, tak guna punya bisan. Innaha finnar. Okey lagi yang tak baik tu, tapi Nabi sebut sesungguhnya dia berada dalam neraka. Sebab mulut tak jaga. Kalau orang yang bertakwa, insya-Allah dia jaga mulut. Ini label ni payah dapat. Payah dapat. Sebab Quran kata, Quran sebut dia kata, kamu tu Islam, jangan nak kata kamu beriman lagi. Iman pun belum sampai level dia lagi. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita, bangsa kita, lain okey semua, tapi semayang payah. Semayang susah. Saya cabar tuan-tuan sekalian, adik-beradik kita ada yang tak semayang. Makcik-makcik kita yang dah tua bangka, dah menopause dah 40 kali dah. Kadang-kadang ada atuk saudara kita pun sama juga, dah umur 78 tahun tak semayang. Maka kita tak boleh level dia iman. Kita panggil dia fasik. Menolak hukum Islam, menolak rukun Islam adalah fasik. Walaupun satu. Umur dah tua bangka dah, tak pergi haji lagi. Fasik. Duit ada. Dekat Lenggeng ni, tolak tanah orang lain, semua tanah dia.
tanah sawit, tanah lembu, tanah kambing, peternakan, tapi haji tak pergi. Dia pergi time-time nak mati pun dia nak pergi, menyusahkan orang. Tolak kursi roda, itu ini semua, penyakit penuh, bukan 3 serangkai, 5 serangkai dengan prostat sekali. Sorry to say, jangan marah. Bangsa kita bangsa yang suka melewatkan haji. Minta maaf cakap. Jadi cikgu, tunggu pencen nak pergi. Rumah beli mati 25 tahun, rumah boleh bayar 1,200 sebulan. Tapi nak pinjam dengan bank rakyat, nak pinjam dengan bank mualaf, belum peribadi, nak pergi haji, boleh ke? Dia berbuat jadi bangang, fatwa dah kata boleh. Dia tanya lagi. Saya cakap ni kat jemaah murah saya, umur dia dah lanjut, nangis dia. Saya berdosa, Ustaz. Dah nak mari tak dosa. Saya baik makcik sihat. Ada orang 65 tahun baru pergi. Bukan duit tak ada. Ada. Tapi us kedil buat kharab ho gaya. आपके जवाब नहीं कर सकते हो क्यों पागल हो गया berterjemah tak? Dia tipu buat bekak tak tahu. Dia buat gini ya. Ustaz ni dah gila dah cakap apa bahasa. Ni aku lagi gilanya. Terima kasihlah tukang apa syarat ni. Dia mudahkan faham orang yang kelainan upaya sebab kita pekak bisu dan tuli. InsyaAllah. Faham tak intro saya tadi? Faham tak intro tadi? Bila masuk Ramadan, ada ayat bunyi apa dia? Ayat selalu kita dengar. Nanti imam akan baca. Kalau masjid besar, masjid-masjid yang dibayar tinggi tu, dia bayar baca ayat ni lah. Kalau ke kampung tu ina ataina aja walaupun malam Ramadan. Kalau dah 400. Pada-pada lah nak baca ayat panjang-panjang bayar 400. Inna ataina rakaat pertama, qul huwallah rakaat kedua. Nak ayat panjang-panjang pergi masjid-masjid negeri, masjid daerah tu 2,500 bayar. Baluilah. 600 bayarnya. Asal baca surah Al-Baqarah 1 juzuk habis semalam. Mampus kawan tu 400 nganga. Kedekut baik. Aku minta nak. Ayat ni apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Lepas tu ayat 104 selangkau ayat tu. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Bulan Ramadan dimula dulu. Mubtada dia ialah Syahrul Ramadan. Mudhaf ilaih dan adalah mubtada. Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, dalam pengurusan etika kerja di mana-mana jabatan kerajaan dan swasta, korporat dan sekti dengan dia, proses kerja dibagi pada 3. Input, proses dan output. Betul sebut Input, proses, output. Input di sini ialah wahai orang-orang yang beriman sahaja. Dia tak sebut ya ayyuhalladzina aslamu, ya ayyuhan nas. Tak. Ayat banyak kan? Ayyuhan nas banyak. Wahai orang-orang yang beriman. Hormat dirilah, dia tak tinggal solat. Kalau haji itu mungkin tak apalah, tu tak cerita Dia memang kaki bayar zakat. Zakat ni kita boleh letakkan sebagai satu, kita panggil apa? Moto ataupun modul ataupun model sedekah, infak
Itu orang Islam. Orang miskin yang tak layak bayar zakat, jangan lari. Dia mesti wajib berinfak sedekah walau 10 sen. Saya akan baca ayat tentang taqwa dalam surah Al-Imran 133 atau 34. Kalau saya ingat. Level taqwa tadi ni. Kita bagi pencerahan lah. Saya tak nak camar guna poin apa semua. Tetap faham ni. Kalau tak faham tu, pandai je lah. Panggil Salim pula. Tengok Ustaz Absul debat lah, Hairin tu, Riza Rahman lah. Jadi panggil je. Tengok dia potong dia punya apa? Tarikh tu. Ha? Dah. Sabtu debat? Dah. Saya? Takhir ni? Baguslah panggil penghujung-hujung. Malulah orang tak terkenal. Tahu pun kan, tahu pun. Wahai orang-orang yang beriman, pegang elok. Berarti saya kata, bulan Ramadan hanya layak untuk orang beriman. Orang yang tak semayang, tak layak. Perasan tak? Dia puasa tapi tetap tak semayang. Ada tak? Ada tak? Hello, Mak Long. Ada tak? Ada. Perasan tak? Orang perempuan puasa tapi tak tutup aurat. You nak kata dia beriman ke? Tak boleh. Dia Islam je. Wah, kasar Ustaz ni main. Ingat dia Tuhan kot. Ingat tak ni pupuk celaka netizen ni. So I straight to the point. I don't care about you all. Yes. Saya pantang bila tutup guru alim ulama. Dihentam ni pupuk ni dalam bila Datuk Mufti wilayah kata tidak sah salat jamak bagi mereka yang berniat untuk tengok konsert Coldplay. Macam carut pada bunyi Coldplay. Dan dia kata, oh, sejak bila pula Mufti bertukar jadi Tuhan. Nampak nak jahat? Sejak bila pula Mufti bertukar peranan jadi Tuhan, nak sah tak sah? Dia kata, apa bangang bodoh ni? Kalau apa berani boleh jumpa aku, tak kisah. Pernah hurai kamu sikit. Apa peranan Mufti? Apa peranan Rasul? Apa peranan ulama? Al-ulama warasatul anbiya. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hamba jangan cakap besar. Orang yang paling dekat takut dengan Tuhan, ulama. Pernah dengar ulama makan rasuah dalam hidup? Beritahu saya. Walau mufti sekalipun. Pernah dengar orang agama makan rasuah? Khatib, khutbah, debatan yang kedua berbuat tak baca. Kenapa cepat habis? Cari naas. Pernah dengar juru nikah makan rasuah? Tak payah angkat nikah, kira settle dah. Pelik. Sebab mereka takut Tuhan dekat pada kita orang awam. Hari ini agenda nak membelagakan agamawan. Ni masalah ni apa ambil live ni pun nanti aku cakap dia pun komen, tengok dia komen. Sudahlah, bullshit punya Ustaz. Dia tak berani main ke depan. Dia tak berani, termasuk orang politik sama juga. Dia tak puas hati dengan Ustaz tu punya statement. Dia cerita kat belakang, mainlah berdepan ni. Semanglah elok. Kita orang Islam. Orang Islam wajib berlapang dada. Kalau tuan-tuan tak puas hati dengan Pak Imam Masjid Surau ni, jangan main belakang, main depan. Main belakang haram. Tu al-buntuti. Nampak tak? Oh, apa imam ni bla bla bla. Jangan panggil. Semang tuan imam, saya nak bagi pandangan sikit boleh. Contoh bla bla bla. Contoh imam tadi dia baca, dia ringkaskan. Tapi dia tak baca subhanallah 33 kali tu kan. Sebab apa? Dia tahu ada program. Ada tempat dah lah maghrib lewat. Oh ilahna rabbana subhanallah subhanallah penceramah datang lewat. Harap dia bila nak habis ni. Anallah subhanallah makmum. Ada seorang kata ya, kalau ia pun nak zikir boleh lah, tapi kan kuliah maghrib ni macam saya kuliah perdana kan, langgar waktu sikit tak apa kan. Kuliah maghrib Selangor dia undang dia
berhenti bagi azan lebih 10 minit je lepas azan. Itu kuliah biasa. Kalau kuliah berceramah macam aku buatnya tu, jangan panggil dah lepas ni. Buang masa aku Kuala Selangor ingat dekat ke? Berbuih mulutnya seorang babi sampai. Tengok lengging, betul-betul lengging lah. Dia bukan lengging ni, lengang ni. Tengok jalan besar tapi rumah tak ada. Orang tengok babi, anjing 2-3 ekor lintah. Kan? Tiba suruh ceramah, berhenti pukul Aisyah. Mana apa barang, babe? Payah ambil ceramah sendiri. Banyak Ustaz Negeri Sembilan yang alim-alim. Panggil dia orang kuliah setiap malam. Saya ni sekala. So nak beritahu apa dia? Hanya orang-orang yang beriman semata-mata. Orang tak semayang, dia puasa sah tapi tak dapat apa-apa. Orang yang tak tutup aurat Ramadan, dia puasa sah puasa tapi tak dapat apa-apa sebab iman. Syarat-syarat nak puasa mesti ada iman dia komplit. Maksudnya apa dia? Rukun-rukun Islam tu berjalan sebagai basic. Main business, main con, sebelum di subcon, main con mesti original. Lesen komplit. Kalau nak ambil 1 juta, kelas sekian, 500,000 kelas sekian, begitu keadaan dia. Jadi kalau orang beriman, kalau yang memang duk makan rasuah lagi, dia puasa sah, tapi pahalanya kosong. Saya baca hadis nanti. Jangan risau. Kita cakap dengan fakta. Yang makan gaji dengan orang curi tulang, culah bulan puasa sah, tapi culah buat kerja. Syarikat buat program pukul 11, pukul 1 ceramah khas, jemput seorang ustaz mari, tapi dia tak nak datang ceramah, dia keluar pergi tempat lain. Haram hukum dia. Ramai buat gitu. Saya cakap straight to the point kalau ceramah tak sebab macam tu. Saya tanya Aisyah, berapa ratus betul hadis? 400. Yang datang berapa? 3 lebih. Bagi tak ada orang, tolong pulangkan balik duit dalam 2 jam. Saya suruh dia buat calculator. Okey, sebulan kata 4,000. Kali dengan, bahagi dengan 22 hari kerja. Bahagi dengan 8 jam. Berapa 1 jam? Dia kata RM20. Minta balik RM40 tak datang. Tobat tak bagi dan tobat minta pun tak berani. Sebab apa? Sebab budaya ponting culah lah kerja dah jadi culture. Budaya. Kita nak tegur pun tak berani sebab apa? Habis. Tutup aurat. Tak berani cakap. Kenapa tak semayang? Berat ya Allah. Betul Nabi sebut dalam satu hadis. Umamah Al-Bahili. Satu hari nanti simpulan ikatan Islam akan terungkai satu persatu. Islam banyak kawasan ni lah. Islam banyak. Islam berpolitik, Islam berniaga, Islam berbicara, Islam bersosial, Islam bernegara, Islam sebagai pemimpin, Islam lah banyak. Jadi Nabi kata akan terungkai satu persatu urwatan. Dia buang hak ni, lepas tu orang tengok orang tak ada, orang berpok ni, buang ni, empuk ini pula. Gitulah keadaan dia. Islam dia banyak cabang. Nabi kata apa? Mula-mula sekali orang akan buang ialah, ni kita kata, ni air apa? Air apa ni? Air apa? Cak apa? Cak desa. Okey. Saya cuba buat contoh biar faham elok. Saya bukan nak kempen air ni. Kalau lah dalam keadaan saya buat air ni, botol macam ni banyak betul tak? Tuan-tuan tahu tak air ni daripada mana? Tak tahu. Orang hidup nak cari jenama. Tahu mana air dia ambil? Orang agak-agak kalau jual, mana laku? Air ni ke air ni? Makcik-makcik agak dengar elok. Ini very simple untuk faham. Kalau kat kedai, supermarket, dan uncit, dalam peti ais tu, ada botol yang macam ni tak ada jenama, no branded, no branding. Ni branding. Agak nak beli yang mana? Mary Bayo. Mana? Dia Bangladesh pun pilih ini. Apa pahal pilih yang bogel ni?
Islam is branded. Tapi yang buang branded tu kita. Nabi sebut dalam hadis. Dah ada dah elok pergi buang tanggang. Orang nak minum takut, orang tak respect kita, orang tak beli kita, orang tak hargai, tak ada nilai, no value. Pasal apa? Hang pergi buang. Maka Nabi sebut kepada dia, tahu tak apa yang mula-mula orang tanggalkan? Naqdul hukmi, orang akan tanggalkan hukum-hukum Allah. Sebab tu orang tahu solat hukumnya wajib, orang koyak wang. Orang tahu tutup aurat wajib, tapi dia pakai tak? Dia tak pakai. Dia tahu tapi dia tak pakai, dia tolak. Dia tak tolak. Apa nama ni? Turun. Tak. Tapi perbuatan dia tu sama ada kesengajaan atau ketidakperasanan, dibuang. Nabi kata apa? Membelah hukum. Dan hukum ini tatbik ikut sunnah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula orang tanggal naqdal hukmi, orang tanggal hukum dulu. Lepas tu hari ini usaha untuk menghilangkan hukum. Lepas tu dia boleh kata, saya tidak dapati di dalam Al-Quran ada ayat untuk orang perempuan pakai tudung. Sebab apa? Tuan-tuan perasan tak hari ni? Agenda hari ni? Dia duk makin lain macam nampak ni. Jangan pertikaikan hak keputusan. Saya bukan maksud campur tu. Tapi nak cerita dia, kita ni. Hari ini 3 hari bulan 3 2024 genap 100 tahun Kerajaan Osmaniyah jatuh. 3 Mac 1924. Apa antara dia? Menghilangkan hukum dulu di kalangan umat Islam di Turki. Sampai raja-raja je pun jahat. Disebut raja sebagai minat wanita, kaki perempuan. Disebut sejarah banyak. Buka kitab orang putih pun kata memang antara faktor dia. Orang putih kaji macam mana Osmaniyah lebih kurang hampir 700-800 tahun dalam masa mudahnya bom jatuh. Hari ini hari ke 100 tahun tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita tak ambil cakna dengan hukum. Bila you dah tak nampak beza you, akhir sekali Nabi sebut pada dia. Saya minta maaf sebab biar kita amal Ramadan kita faham elok. Memang saya kata orang tak sembahyang tak, jangan kecil hati. Dengar pakai elok dulu. Awaluhunna naqdal, mula-mula orang buang hukum. Orang tahu rasuah itu haram, tetap mereka ambil juga walau gaji dia orang mahal sekalipun. Orang tahu pecah amanah itu haram. Wa akhiruhunna, last sekali Nabi kata, orang akan buang apa? Orang akan buang apa? Orang buang solat. Orang tak sembahyang. So apa beza kita dengan orang bukan Islam? Adakah beza orang Islam puasa? Tak. Adakah beza kita orang Islam ialah haji? Tak. Memang dia tak pergi haji pun. Tapi Nabi kata beza kita, difference between kita dengan mereka, apa dia? As-salah. Bila siapa-siapa bangsa Melayu, orang Islam, baik Bangladesh, baik Pakistan, baik India, baik orang Indonesia, baik siapa sekali, dia mula berani meninggalkan salat. Saya ulang, berani meninggalkan salat, maka Nabi kata, maka tidak ada lagi identiti seorang manusia. Na'udzubillah min. Tidak ada lagi identiti seorang Islam. Dan Nabi sebut salat itu tiang agama. Siapa tegakkan maka kukuh. Siapa tolak, siapa tinggalkan salat, runtuh. Takkanlah tak takut kan? Tapi del tu pagal hai. Kan हमको हमें से चुरा लो
Kan? Dil me kahi tum chopalu. Ha ha. Kita sonok-sonok dibuai dunia lagu semua mengarut. Ibu-ibu perasan tak Rejab? Rejab ada peristiwa apa? Isra'. Tapi yang paling besar tak sebut Isra', orang tahu peristiwa diperintahkan solat. Peristiwa diperintahkan solat. Sebab dalam sejarah Nabi itu, Nabi sebelum naik ke langit pertama nak jumpa Nabi Adam, langit kedua nak jumpa Nabi Isa, Nabi Yahya, langit tiga nak jumpa Nabi Yusuf, langit keempat nak jumpa Nabi Idris, langit kelima nak jumpa Nabi Harun, yang keenam nak jumpa Nabi Musa, yang ketiga Nabi Ibrahim. Bukan calang-calang nak jumpa bapak tu. Tapi Nabi diperintahkan oleh Allah melalui Jibril AS pergi telaga Zamzam, belah dada Nabi dan buang hati Nabi, bersihkan hati Nabi. Fastakhraja qalbi thumma utitu bitustin min dhahabin mamlu'atun bil hikmati wal iman. Adakah kita perlu nak bersih hati dengan air Zamzam? Tak. Kita sini ada pusat air lengging, ada kan? Yang jual air botol tu lengging tu. Ini berlengging tu bulan. Bukan tapping. Oh, tak minum air ni. Air perkuburan. Bagi aku minum pula. Sebab ada dulu tok guru mana dia buat ruqyah, air tapping ni tak boleh nak fungsi. Sebab air ni jerak Cina. Pilihlah. Sebab saya tahu saya kampung tapping. Tapi dia kata, yalah, dia katalah, tapi minumlah itu halal. Tak cukup paut sebenarnya dengan binatang tu. Macam orang tak makan limau tambun kerana dibaja dengan taik babi. Apa kaitan buah limau Bali dengan taik babi? Tak ada kaitan pun. Dia bukan tak taik babi tu bergerak berjalan masuk lebuh limau tambun, kita memakan semua muka babi semua. Tak ada lagi tu, kan? Tu baja. Ya, tak masalah. Boleh guna baja babi, tak masalah. Kata nak baja lain, contohlah, kan? Tapi elok lah baja tu. Sebab kita duduk pegang daripada bangsa yang bukan Islam, tak masalah taik babi tu. Lupa dah apa sebut tadi? Sonok-sonok kan dengan cakap, tapi dia boleh lupa. Yang ni masalah anak murid. Apa dia? Jerak bukan. Tak apalah, jangan ingat. Tak ingat. Dengar je, tak ingat. Apa? Masih. Tak perlu pergi telaga Zamzam, minum air Zamzam satu baldi sehari, tak ya. Apa kena buat? Syarat nak bersih hati, solat jangan tinggal. Why? Nabi kata takwa duduk di sini, takwa kat sini 3 kali. Nabi kata dalam ni okey, semua okey. Dalam KO semua okey. Nak lawan Nabi ke cakap? Kau ni ke? Ada satu drama tu, mak mentua bergaduh dengan menantu. Nama mak mentua tu Mak Leha. Menantunya nama Mia. Kahwin dengan anak Mak Leha, Dr. Khuzairi. Kemudian yang jadi lelaki Mak Leha tu Pak Samad. Pak Samad tu dah jadi Pak Mentua Sul sekarang ni. Mak Leha maki Mia. Mereka tak ngam ni. Sebab Mia ni berkahwin tanpa restu Mak Dr. Khuzairi. Ini masalah celaka juga belum mak mentua ni. Dia bergaduh. Bila dia maki celaka punya menantu, sabda diri kau tu bla bla bla. Tiba-tiba Pak Samad terdengar. Pak Samad kata, kenapa ni? Sudahlah, awak pun serupa, dia kata. Dia belah. Mia. Kata Pak Samad. Mia. Ya. Bawa bersabar dia nak.
Walaupun mulut mak kamu macam tu, tapi hatinya baik. Ayah dah 40 tahun hidup bersama dia. Walau mulut jahat macam itu, tapi hatinya baik, Mia. Agak-agak logik nak sebut. Saya kata skrip tu patut batal. Sebab mengajar mak mentua makin menantu macam tu. Makin celaka babi anak ayah, haram dia syaitan banget. Tak boleh. Maka Nabi kata, semua tu datang daripada hati. Takkan tak belajar hadis Nabi? Nabi kata, la yastaqimu imanu abdin. Ada adhan ke? Tak payah adhan? Tak apa ke? Kan nanti kan sampai surat Jabatan 9 kata ustaz ni tak benarkan adhan. Tak ada. Ni yang paling ada penduduk pun. Ni yang datang. Penduduk tak ada dah. Meninggal habis. Sebab tak ada azan. Azan ni bagi orang dengar. Dia kata bila lah nak masuk azan kan. Dia tak dengar. Tak apa. Gurau. La yastaqimu imanu abdin. Tidak cantik iman seseorang hamba. Hatta yastaqima qalbuhu. Sehingga cantiklah apa yang ada dalam hati dia. Wala yastaqimu qalbuhu. Dan tidak cantiklah hati dia. Hatta yastaqima lisanuhu. Sehingga cantiklah apa yang dipertuturkannya. Nampak tak? Tak faham tak tahu? Maksud dia senang. Nabi bagi tahu. Nak tahu iman cantik-cantik, hati dia okey ke tidak? Nak tahu hati dia okey tak okey? Tengok dia cakap macam mana. Mengumpat, mengatakan orang, pelekeh orang, peleceh orang. Dia boleh buat, semua boleh buat. So itu boleh buat, semua boleh buat. Orang ni semua tak bagus. Dia seorang memang jahat ni. Hidup sebagai seorang beriman sekalipun, tapi mulut berani mempeleceh orang. La imanalah. Tak ada iman sebenarnya. Dalam hidup kita ni orang putih kata apa? Be the best, don't feel you are the best, you know. Dalam hidup kita buat yang terbaik, jangan perasan hang tu baik sangat. Bagus ini serban besar dahi tintut janggut sampai kau boleh keluar lubang pusat. Tiba mulut dia pekeh orang pelajar apa ni, guru ni mengajar apa ni, mengaruk ni apa nama ni. Dia seorang hanya baik. Kita tak respect orang ada ilmu macam tu. Ini contoh. Maknanya kalau saya kan, boleh buat sekian-sekian macam ini, orang lain tak boleh buat. Kerana saya lah Bandar Tasik Semilang ini, Senangin. Bandar Tasik Senangin ini membangun kerana saya. Saya ulang. Contoh dia ulang pun. Tak ada ulang-ulang. Contoh lah. Jangan koyak pula. Aku gurau je. Itu pun dia marah kat aku. Aduh, orang bercakap pun tak marah kat aku. Dia lebih daripada orang tu. Aku kenal sangat lah. Aku tahu lah. Cuma aku tak minat berpolitiknya. Tidak lama dah aku siasat politik apa, tak nampak muka korang ni. Kan? Naik kata besar-besar. Apa sebut tadi ni? Apa dah. Kau boleh kata korang. Apa? Maksud dia, kalaulah nak tahu hati dia baik tak baik, secara individu, cakap dia. Jadi ringkaskan kita punya cerita malam ni. Dah azan dah, nak habis dah kan. Kita ada berkurang ni 10 minit ni kan. Ringkaskan cerita. Maka ayat ni kata, ya ayyuhalladzina amanu. Input. Proses apa? Kutiba alaikumus siyam. Difardukan as-siyam, yakni puasa. Itu proses. La'allakum tattaqun. Itu output. Supaya kamu dengan puasa asbabus siyam, kamu menjadi orang yang bertakwa pada Allah. Sebab itu orang bila puasa betul-betul, masuk je Syawal, ada orang berhijrah. Ada. Dulu dia sebelum Ramadan tu, pakaian ni perempuan sinilah biar saya tak apalah sebab saya lelaki. Rambut pun tak ada dah ni.
Lepas Ramadan, saya ingin berhijrah. Saya rasa saya bersalah apa yang saya buat pada yang lalu. Alhamdulillah sampai hari ni. Kemudian dia ni pergi umrah bulan Ramadan, 10 malam terakhir. Orang terkenal lah. Rambut dia buka, balik-balik dia pakai hijab, dan hari ni dia pakai purdah, pakai sarung tangan dan sarung kaki. Dulu masa dia berlakon, seluar pendek je dia pakai. Yang duk cari. Tapi dia ni memang lawa, memang cantik. Tapi akhlak dia, subhanallah. Tapi laki dia bermakna besar. Bila ada orang sebut dia, kita sebut dia ni, kata saya perli. Ni dulu ni orang. Dia keluar mata. Lepas tu bila time dia bercakap, saya tak terkilan dengan apa ustaz saya bercakap. Tapi saya rasa harap jangan ditonton dekat akhirat nanti wajah saya macam tu. Allah, kita pula sebut dengan dia cakap. Sampai hari ni. Ingat ke seminggu dua je pakai gitu? Ingat ke kerana Covid yang pakai tuduk daripada pakai mask yang beli Jovian tu, baik aku pakai kain ni. Sampai hari ni. Ramai orang begitu. Waktu saya kata tadi, kalau you tadi, okey. Tapi kadang-kadang, kita ada 3 momentum. 3 prospek yang boleh menyebabkan orang tu berubah lepas Ramadan. Yang kita panggil hidayat daripada Allah. Tapi kalau dia tak berubah, lepas dia Ramadan, dia tak berubah juga, ada hadis dia beritahu kat kita. Yang pertama dia apa dia? Bila kita sebut tentang hanya beriman jelas dah sebut tadi. Yang kedua puasa boleh masuk lagi. Ni Ramadan. Boleh masuk lagi. Dan kena ingat. Ramadan bukan bermula dengan puasa. Ramadan bermula dengan solat tarawih. Amalan sunat lebih banyak daripada amalan wajib. Seulang balik, kalau jatuh Ramadan, 1 Ramadan, 12 bulan kesasa ni, makna 11 malam maghrib tu azan je, bermulalah malam Ramadan. Dan kena ingat, bermulanya Ramadan adalah dengan salat sunat tarawih. Batu kita dalam iman, lama tajdidul iman, nunajjidu imanana, perbarui, renew iman kita. Siapa-siapa nak output dia bagus yang bertakwa, dia kena train daripada sekarang. Daripada sekarang malam ini, solat maghrib, isyak, tolong datang ke surau atau masjid, solat berjemaah. Saya cerita tadi tentang Nabi dia belah dada semua naik Isra Mi'raj kan. Maksud kita tak belah dada. Sebab solat itu dengan sendirinya menghapuskan dosa-dosa yang ada dalam jiwa kita. Saya langkau tadi ni, dia tak pakai skrip. Siapa solat maghrib tadi, hapus dosa selepas asar. Siapa solat asar tadi, hapus dosa lepas zuhur. Siapa solat zuhur tadi, hapus dosa lepas subuh. Siapa solat subuh pagi tadi, hapus dosa selepas isyak. Siapa solat isyak malam tadi, hapus dosa lepas maghrib. Makna kita ada dosa tak? Bang ni bercakap, kita ada dosa tak? Ada tak dosa? Ada. Zahir tak ada. Sebab tu teras untuk hati kita baik, jiwa baik ke salat yang tinggal. Ditambah sebagai top up tu value added. Salat sunat duha menyamai semua tasbih, tahmid dan takbir. Salat duha 4 rakaat boleh membebaskan hamba abdi merdeka. 6 lain, 8 lain.
Dua solat yang orang kita tinggal, time orang tidur lena, time orang sibuk kerja, ramai orang tinggal. Sibuk lena apa dia? Malam ah. Sibuk kerja siang, tu time orang cari pergi darah. Waktu dia bila? Sebaik waktu duha ialah apabila binatang lembu, unta dah rasa kepanasan matahari, dia akan bangun. Perasan tak? Lembu pun elok pada orang. Lembu tidur tengah padang, perhati tengah bendang ke apa ke, tidur kambing ke, matahari naik, rasa panas dia pun, dia bangun. Semayang waktu tu. Sebelah lah lembu seekor. Bangang tengah tak bahawa tu apa. Kucing pasti ada bulu banyak. Jarang kucing tu tengah bandar, tengah bandar, tengah pekan, tengah bendang tu. Tapi waktu duha 25 minit selepas syuruk. Kalau syuruk kita kat sini 7 suku, maka 7 berapa? 40 duha. Tapi buatlah. Kemudian tahajud. Insya-Allah tahajud orang tak tinggal. Sebab apa? Sebab disunatkan untuk bangun makan sahur. Ini proses. Dalam fasting atau puasa tu, proses dia banyak untuk mengkonkretkan Ramadan. Untuk menguatkan Ramadan. Kalau saya tak lupa, saya baca hadis tu. Nak relate, nak match apa yang sebut tadi ni. Salat tarawih sama sekali tolong dalam bahasa koma di atas. Koma di atas, jangan salah faham ya. Koma atas wajib salat tarawih. Disunatkan. Ingatlah netizen duk dengar saya ni, koma faham tu, kita mewajib diri sendiri. Jangan suruh orang wajib. Cakap tak boleh tinggal tarawih ni, hilanglah keharuman Ramadan. Buat gitu. Hanya orang beriman je lebat. Orang Islam tentu. Maksud Islam nak pergi iman tu tak ada. Tapi orang beriman confirm Islamnya salah faham pula. Pening pula. Yang mana satu Islam iman lama gila seorang pergi. Disebabkan ustaz tu lah gila. Jangan bagi satu ceramah lagi kat Negeri Sembilan, mati aku. Sebab masuknya maghrib itu Ramadan. Dan yang kedua apa dia? Mulalah lepas maghrib, bacalah Quran satu waktu 4 muka. Mana ada Quran sini tak? Mana Quran? Ambil satu Quran ni. Nak bagi tahu banyak mana 4 muka ni? Aman, ada dah. Okey. Satu juzuk ada berapa muka surat? 20. Ni rangkah-rangkah kita buat contoh. Satu juzuk ada 20. Line. Betul eh? Line. Kalau dia baca satu waktu 4 muka. 4 muka macam mana? Selai. 2 line. Saya cabar tuan-tuan. Try malam ni. 2 line aja. 4 muka satu waktu kali 5 waktu cukup sejuzuk. Lepas tu tuan-tuan, malam Syawal itu dah komplit 30 juzuk. Tak payah susah duduk berapa jam nak habis ke tak payah. Because we have no time to spend because kita ada job. Kalau tak ada kerja satu had, bacalah. Nak tahu mana takut terlepas, terlupa, berletih, sakit, orang perempuan uzur pula, period. Tapi sebenarnya 4 muka tak jauh. Sahabat-sahabat yang belum boleh baca Quran, baca terjemahan. Hey, kalau tak kerti baca Quran, okay fine, because you cannot read. Okay, baca terjemahan. Lebih halal daripada orang baca ni tak tahu faham. Terjemahan 4 muka, lagi sikit. Selai 2 muka. Ya Allah, sekejap je. Orang yang boleh baca Quran setengah jam sejuzuk. Sejuzuk setengah jam, lagilah 4 muka. Try. WhatsApp group ada sini, surau. Ada tak? Okey, buat WhatsApp group. Maghrib.
Ni kita je. Serasa tak ada pekan lain kan, kita je. Kalau majlis hamba besar tu pergi jalan orang asing mari makhluk asing mana tu. Ni kita je. Assalamualaikum bro. Alhamdulillah tahniah malam Ramadan yang pertama kita semua. So, sebagai ingatan Ustaz Sin Macam apa ni, Ustaz yang terakhir kita jemput, yang paling akhir diakhirkan. Ustaz dorang tak pesan pun, Ustaz ni pesan. Okay, fine, okay. So, don't forget, read Al-Quran 4 page. Lepas tu tanda Ali. Okay dah, 1 page selesai. Ahmad bin Din Zab saya buat banyak pahala. Ni momentum semangat Ramadan lagi. Ataupun asak sebelah tu, lepas dah mayang baca saja tak apa. Alif lam baca. Ustaz tak apa pandai baca, tak apa, tak pandai baca terjemahan. Ya habis kami buat malam-malam. Itulah, itu by group. Masuk burung aku. Bukan baca semua pun, nak dengar lah. Dengar bukan kesek boleh. Itu pun kena pula grup tu pula. Campur pula. Ni saya cukup marah geng-geng tadarus ni pasal apa. Dia ambil geng pandai semua. Hak mana baca, hak lancang. Orang surah habis malam 27. Dia malam 12 habis dah. Baca macam India. Guru kami begitu. Saya ingat guru kami orang Pakistan jadi imam semalam 10 juzuk. Putih orang muka. Aku semayang kali tu je buku takbir lah. Bila nak rokok ni? Dah 30 minit. Begitu je. Kita pergi. Bukan saya main-main. Hampa pi bagi saya belajar. Belum puasa pi tengok. Dia baca pakar Habib pula tuan-tuan. Dia baca wan najmi idza hawa ma dal. Saya sendiri pun tak boleh nak lancar. Tapi kita baca wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa. Itu kalau baca bahasa. Dia baca jenis lagu gitu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walil akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika fatarda. Kita Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita pun yang gelak. Dia pun kata kenapa hak bisu dia gelak, kami tak gelak. Dia gelak, tangan dia bergerak kelai kan. Orang itu tak faham. Dalam bawah. Tuan-tuan, boleh tak boleh? Okey, Zuhur pula update. Subuh Isyak pula. Okey, lepas Isyak kita dah masa. Tengok ataupun kata tak nak Isyak pergi, kita nak semayang Isyak. Azan je Maghrib Isyak tu, baca lah sikit. Boleh bang. Update alhamdulillah. Maghrib 4 selesai. Isyak 4 selesai, buat tik. Siapa yang pandai edit tu, kotak-kotak tu buat nama. Buat kok lah. Orang perempuan tak payah campur orang jantan. Gatai campur. Makcik-makcik je lah. Petang tak ada. Saya lepas tu orang kami start nak nego. Ada belakang kok diang jenis 3 orang. Kami tak ada nak nego. Buat lampu. Tapi muang bersembayah. Macam mana? Tak. Bukan rumah lalu. Minat mereka baca. Ini. Wamu adero kamu. Baca. Ya Allah. Sebab momentum. Saya ceritain soalan tak? Saya cara sini okey ke? Semangat dengar. Ini nak sambut Ramadan macam tu. Memanglah sebut Ramadan, terbayang buka puasa. Itu kepala kita. Puasa tak. Kau puasa makan apa? Pi pula berkanak pula pasal Ramadan. Belilah sampai ni. Jalan begini. Duk jauh dalam pokok borai, punggung besar. Mas biji macam budak subu tengok.
Bawa balik rumah tengok studio makan. Tak ada apa faedah, berdosa dah. Ingat siapa beli makanan tak habis termasuk dosa. Kita tak nak fikir kan, innal mubazzirin kanu ikhwanas syayatin. Jelas sebut. Berarti saya nak ajak tuan-tuan, kalau nak beli roti John, rumah kita ada, kata satu ni balik ramai tau. Balik campur dengan cucu, makan ke sikit banyak, cucu hak gemuk tu lagi lah. Kita duk fikir saya nak beli tu kan. Roti John kata berapa ketam ni, roti John panggil RM8 nak makcik, kak RM8 berapa ketam dapat? Satu ni kira apa nama dalam 7 ketam. 7 ketam. Kata laki aku seorang ni batang ni tak cukup dia. Beli 10. Lalu orang tak makan kak. Dia kata nak beli 5 ke 3? Beli 3. Buat 2 pilihan. Buah timekau merahnya, tekan kangkang merah. Ya Allah, nak beli sebelah ke sebiji? Sebelah, beli sebelah kak. Itu sebenarnya teori. Cok badak, bosak, tanduk, sumbu. Ini contohlah kan, seronok tengok. Nak beli 10 ke, beli 3. Tak habis kak. Lepas tu dah latih seronok tu, tak habis tak apa, jadi rezeki orang masjid banyak cantik. Perasan nak pergi masjid nak orang nak mureh. Allahu akbar. Yang menegur kita teruk tak habis, alhamdulillah labang rezeki orang masjid. Ingat muka tak habis dia makan ni. Goreng cucuk badak tu daripada pukul 2 petang tadi tu. Pukul 11 boleh makan. Berdene berayak. Contohlah kan nak beritahu, kita bukan bayang itu je, tapi itu kegembiraan kita tak rafikan. Sebab apa? Paling seronok saya bila ada mak ayah meninggal dah 2 tahun lepas, ayah 3 tahun lepas, mak 2 tahun lepas. Bila saya tak minat balik raya, tapi saya takkan lepaskan peluang balik buka puasa dengan mak ayah saya. Saya ajak adik-beradik saya, ajak mak saya, ayah saya, bini saya naik kereta singgah kat Pekan pasal Ramadan. Saya beli, mak nak apa, abah saya suka makan kuih lembut-lembut tu, kuih macam kuih kesui, tepung talam, pulut sekaya ataupun seri muka semua tu. Dia suka makan lembek-lembek. Mak pula suka makan roti John, ayah saya bukan roti John. Belilah kat dia semua, tak makan anak. Saya balik kena 2 kali. Saya ambil peluang, kata kat anak saya sebagai jaga jadual, ambil perak sebulan 2 kali. Abah boleh balik buka puasa dengan Tok Wan dengan Tok. Tapi pada tak ada dah. Perasaan tu dia hilang. Saya tak suka balik raya. Lepas tu saya balik raya pun, saya balik mak mentua setengah panjang. Telefon mak saya awal. Mak, macam biasa mak, raya pertama rumah Hawa dulu. Rumah Hawa sehari je, rumah mak 4 hari. Pandai bercakap. Kalau balik rumah mak dulu, sehari tu je. Lepas tu kita patah balik pula rumah mak mentua. Kan? Bini saya pun faham. Balik. Kita puasa tu penting. Sebab seronok buka puasa. Bahkan kita beli dekat pekan-pekan Ramadan, pasal Ramadan tu, kita bagi adik-beradik makan. Pahala dia besar. Pahala dia besar. Anak menakan kita yang kat kampung kan, ibu-ibu semua, bukannya senang macam kita. Kita duduk dekat ni, Bandar Tasik, Senangin, berangin pula. Taman Tasik Senangin. Masya Allah, di Greenland. Tak ada apa benda kat sana, sini je kan? Maknanya sana semua hutan, sawit apa semua, sini je tenang, duit banyak, kaya-kaya. Tiba-tiba kita makan buka puasa, kita update dalam WhatsApp, tunjuk kat balik kita, memang kita tak ada adab. Alhamdulillah buka puasa dengan anak-anak kami, makan. Adik-beradik yang duduk belah-belah Baling, belah Kampung Siung Sik tu, belah Kuala Ketir tu, dan anak dia kata apa, dia kata mak tengok mak ngah makan sedap tu. Mak ngah makan sedap ni. Mak kalau boleh, anda mak tak beli macam mak ngah beli. Lu makan cokodok. Berdosa kak. Hello. Esok lusa ni, ni hak Quran tu tolak cerita dulu. Maka ambil duit akaun mana-mana, telefon depa. Lang. Ni Kak Ngah ni. Kak Ngah, ada apa? Lang sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ni laki hang okey. Kami ni belah-belah kedah ni panas ke?
Kangah motong tak boleh. Pokok daun hilang gugur. Lepas tu tak tahu buat apa. Ginilah kata Lang bagi nama ikan kakak ngah. Buat apa? Nak scammer ke tak? Kak ngah nak masuk duit sikit buat nampak buka puasa. Allahu akbar, besar rahmat dia. Ni pahala. Ni contoh dia nak beritahu. Kemudian disebut apa dia? Jangan kita lepas peluang baca Quran. Dan jangan lupa bersedekah. Ni saya tahu ni, masjid ni Serau ni ada buat tak buka puasa? Berapa hari? Petang? 800 sikit je. Surau kampung Bukit Janang, kampung saya cokai-cokai ber-1000. Sini je. Mana cukup 400. Kan cukup Alhamdulillah. Lebih tu masuk dalam tabung. Kan contoh dia gurunya marah 500 pun cukup. Macam paling senang buat main makan masing-masing. Lagi senang. Kan bubuk lambuk, bubuk sora, buat apa benda pun. Kena buat sebab bulan Ramadan ni kita dah semayang tarawih. Semua kita buat contoh ni. Saya tak kata puasa lagi ni. Jadi apa? Pahala tu dia berganda. Kalau kita bagi orang kita makan dengan makanan kita yang dia tu berbuka puasa. Tuan-tuan semua tahu kan? Apa makna zakat fitrah? Selangkau ni. Zakat fitrah ialah untuk membersihkan dosa-dosa para orang yang berpuasa daripada kata-kata yang nista. Itu definisi dia ada. Contoh dia, kita hendak kata korang, kan? Kita bayar zakat fitrah. Dia hapuskan dosa-dosa mulut kita tadi ni. Selagi kita minta maaf dengan dia orang. Minta maaf. Dosa tak dosa. Sebab mulut tu diguna lidah untuk bukan pada hak dia. Mengumpat ni dengan Tuhan satu, dengan orang satu. Minta maaf. Kemudian kita mohon dengan Allah ampunkan dengan kita kena sedekah. Sedekah ni sebenarnya pertama untuk kita buat dosa dengan orang, dengan Tuhan. Sebab tu Nabi sebut inna sadaqata tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu boleh memadamkan marah Allah kerana kita buat maksiat dan dosa. Yang kedua, sedekah tu ialah bila kita ada rasa sakit, tak lega-lega, makan macam-macam dah, tak lega juga. Kata apa siapa? Hang berdoa je tapi haram tak sedekah. Maka Nabi kata dawu mardakum bisadaqah. Ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Siapa ke ada penyakit, suami dia sakit, jangan boleh minta sembuh baru bagi sedekah. Tak betul. Ramai orang, ya Allah, suamiku sakit, ya Allah, tolonglah sembuhkan dia. Kalau kau sembuhkan suamiku, ya Allah, aku nak derma kat masjid dekat surah Abu Bakar Siddiq ni 1000 untuk buka puasa. Bukan macam tu. Itu salah. Ramai orang macam tu. Ya Allah, anakku sedang menunggu keputusan SPM. Berikanlah kejayaan kepadanya. Bila dia berjaya, akan ku derma ke surau Bakar Siddiq 1000. Tak betul. Sepatutnya, ya Allah, semalam telah ku dermakan 1000 ringgit Malaysia. Ada engkau terima sedekahku itu. Berikanlah kejayaan kepada anakku. Atau betul? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami sembah, kepada engkau kami minta tolong. Bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Tapi kata ulama, Syekh At-Tawi kata, semayang baca macam tu, luar semayang dibuat lain. Ni ulama cakap, semayang engkau kami sembah, engkau minta tolong. Tapi di luar, engkau minta tolong, engkau juga baru kami sembah. Dia bagi macam satu geran daripada Allah ni. Kalau engkau sembuhkan aku puasa 3 hari. Tak boleh. Patutnya buat ibadat dulu, baru sedekah. Apa Syekh kata? Dia kata, al-ibadah, al-kaunul ibadah, wasilatul isti'anah. Keadaan ibadat itu merupakan jalan untuk minta tolong daripada Allah.
Allahu Akbar. Orang ulama-ulama tafsir dia kupas dia memang kena. Nampak tak? Kalau lelaki aku ni sembuh daripada lumpuh ni, aku nak hantar seorang pergi umrah. Tak, bukan macam tu. Hantar orang pergi umrah, so dia doa, ya Allah, kemarin bawa balik pada KLIA, hantar seorang jemaah tu, duit aku sendiri. Dia tak pernah pergi lagi sepasang sama isteri ni pergi umrah. Ya Allah, hendai kau terimalah amalan aku tu. Ya Allah, tolonglah sembuhkan lelaki aku punya penyakit. Sembuh tak sembuh, sedekah dah pergi dah. Tapi kalau dia kata, ya Allah, kau sembuhkan suami aku, ya Allah, akan aku hantar pergi umrah. Tiba-tiba mati kawan tu. Agak dia derma tak? Tak, itu sifat manusia. Tuan, saya dah kerja sebulan, tuan, takkan tak bagi duit? Itu cerita lain. Dia kerja dulu, dia ibadat dulu, minta gaji tu betul. Bukan minta gaji dulu, tuan. Bila saya kerja, tuan? Besok. Bila tak bagi gaji bulan sebelum bulan ni? Kerja belum? Nampak nak? Kalau ngorang pun kena marah. Allahu Akbar. Faham tak faham tu? Yang seterusnya sonok Ramadan ni, Allah bukan pasal apa Pak kita ni rasa macam bulan untuk mempertautkan kembali tali persaudaraan dan persahabatan. Ya, malam tarawih tu sonok. Pakai imam pun wis entek. Pakai imam orang eneng. Imam datang, celaka betul gitu dia. Parking aku disapunya. Semangat kita tu. Saya cakap saya. Dia lain sorot. Memang lain. Mana ada orang buat salat tarawih 20 rakaat lepas isyak? Bulan lain tu tak ada nahi. Tak ada, betul tak? Kau rajin macam mana pun tak buat. Tarawih dia boleh buat. Kena bila mau masa mama dia malam sallu alaih. Nampak kan? Semangat lain tau. Mic penuh depan ni. Tiba-tiba kak ada orang berani tak solat tarawih. Ni nak sampai nak habis ni. Tiba-tiba ada orang sengaja tinggal tarawih. Sunat je Ustaz. Bila you nak berjaya, kalau you masih berpegang dari sudut teori dia, buat dapat ganjaran, tak buat tak berdosa. Bila you nak berjaya, ingat dalam hadis sebut, ada orang tu neraka pun tak lagi, syurga tak lagi, sama berat. Apa Nabi Allah kata dekat Nabi sebut dalam hadis ni, hadis kursi ni, Allah kata pada dekat malaikat, pergi cari ada tak baki daripada benda sunat dia buat. Lepas tu ramai orang kita salat maghrib, dia tak buat tadi. Ada orang masuk masjid rumah Allah tapi tak semayang sunat tahiyat masjid, memang tak ada. Ramai orang masuk masjid surau, dia tak mula dengan kaki kanan, dia mula kiri. Ramai orang keluar dengan kaki kanan, tak mula kiri. Ramai orang pakai baju tangan kiri, tangan kanan. Ramai orang pakai kasut tangan kaki kiri, cabut kasut kaki kanan. Sebenarnya pakai kain pelekat, pakai baju, pakai kasut, mesti kanan tangan kiri. Tak dapat apa sunat. Ini contoh. Banyak ni. Sebab kita habai. Kalau tahiyat masjid tak boleh nak buat. Sedangkan Nabi atas member tegak sahabat masuk, duduk. Qum ya fulan. Dalam hadis ni dia sebut nama sahabat ni. Dahsyat kan para perawi. Nak jaga image. Bukan Nabi tak kenal. Dalam hadis kita apa? Qum ya fulan. As-sallaita raka'atain, dah sembahyang 2 rakaat? Belum. Nabi kata pada, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Siapa-siapa masuk masjid jangan berani duduk melainkan solat dulu 2 rakaat. Kecuali solat qabla maghrib. Nabi kata sallu qabla al-maghrib liman syaa. Ada hadis betul, ada tempat sembahyang, azan terus dia qamat. Perasan tak? Tapi waktu lain tak ada. Qabliyah kena ada, ba'dah kena ada. Kecuali sebab tertentu. Ini contoh. Orang kata habis jenazah belakang. Bila ada jenazah nanti dulu qabliyah, ba'diyah. Solat jenazah dulu. Bawa pergi. Dia nak pergi dulu, kita pergi kemudian. Lepas salam-salam tu angkat Allah solat ba'diyah. Sunat. Small value di dunia tapi high value ke akhirat. Tiba-tiba kak ada orang berani sibuk kerana nak buat kuih. Malam ke-20 tak buat salat tarawih dah.
Satu kemalangan jiwa yang amat sangat. Tolong. Imam ingatkan, tuan-tuan jangan lupa ya besok solat tarawih. Ingat. Ustaz sering cakap indahnya hak Quran satu dah solat tarawih. Sebab apa? Quran tu special case, dia turun sebiji 3 juzuk tu ya ke Baitul Izzah, ke langit dunia ni 30 juz sekaligus. Bila? Malam bila? Momentum nombor 3 ialah selain daripada puasa dan content of fasting tadi ni, ada banyak benda dengan sunat tadi ni, malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar dia panggil malam nuzulul Quran. Dia sambut pada setiap malam 17. Tapi Al-Qadar itu bukan malam 17 saja. Kena kejar tiap-tiap malam. Bila kejar? Malam pertama Ramadan pun buat sekali. Batu kata sedekah, Ustaz. Saya kata siapa-siapa yang nak train diri dia, ambil duit RM300, yang ada bagi lebih tu lain, tapi nak disiplin diri ni, buat keluar duit RM300, start pada malam pertama tu masuk tabung masjid RM10 sampai malam terakhir RM300. Kalau kena malam tu malam nuzul malam Lailatul Qadar, Allahu Akbar. Dan tolong dalam bahasa mudah, jangan tinggal solat tarawih. Sebab apa? Takut solat tarawih pada malam itu adalah malam Al-Qadar, maka dia akan mendapat pahala qiyamul lail 83 tahun. Tolong jangan miss. Kak, abang-abang sekalian, kalau ada anak kita masalah, tak dapat anak, zuriat menikah lama dah, katil tu dah 14 kali tukar, sekejap tolak kanan, tolak kiri, jemput temu, kata kepala katil tukar tak kat kaki, hak kaki tak kat dinding, tukar patah beli lain. Kak, ambil peluang malam Al-Qadar. So orang yang nak mengharapkan surga Allah, never give up, every night, every day. Tadi dekat saya beli baju anak lelaki saya tak nak kacau Ramadan, beli saya siap, nampak kedai, beli. Semua anak lelaki saya tolak seorang lah, dia duduk Shah Alam. Menantu saya beli, seorang tu mari, main mana? Jauh Tanjung Malim, dia kata mari sini. Ambil gambar, ambil. Ustaz, doa. Saya tengok muka bini dia, saya nak buat hati, bukan jahat, hati kata apa? Dia orang ni macam tak ada anak lagi ni. Tiba-tiba saya kata, Ustaz, doakan kami macam main nak merayu kan, macam ni buat raja ampunkan kami gitu. Kenapa? Ya Allah, kurniakan zuriat. Nanti kata, ya Allah, cetusan hatiku ni betul punya. Memang dia tak ada anak. Muka ibu tak, isteri tak ada anak, kita tengok muka tahu dah, dia tak happy. Ada kat mata dia rasa macam, kalau orang mata lebam semua, kita dia macam tak. Yalah, perasaan saya lah tengok, bukan saya hukum dia, tidak. Saya niat gitu. Ustaz, doakan kami Ustaz, dah 7 tahun dah kami tak ada zuriat. Dia kata, jangan tinggal setiap malam Ramadan. Dekat ni, kalau nak, tak saya baca-baca apa, awak baca sendiri. Setiap malam sebelum iftar, sebelum iftar, apa nama sahur, buat. Nampak dia itu. InsyaAllah kalau saya contoh saya yang jadi macam ni, mungkin saya rasa saya dapat malam tu. Di Pakistan kami tiap-tiap turn 10 malam terakhir selalunya kan, yang Nabi buat apa tu, yang tikaf tu, kami ada program kami buat tiap-tiap tahun. Buat tuan-tuan. Ada seorang sahabat kenalan, dia memang jahat, tapi kerana setiap malam dia pergi masjid, kami pergi menaksah surau di Kedah, alhamdulillah, sampai dia mati dia orang baik. Walaupun dia bukan ustaz, baran, cengeng, main bola, kalau tak sepak orang tu, kalau kita sepak dia ligan pergi gol. Bukan cari bola, cari kita. Saya ingat lagi hari ni, Masya Allah, dia meninggal. Dia baik. Tuan-tuan, nak berusaha saya kata tadi, tapi kalau kita tahu, kita tinggal juga, gagah juga tinggal, maka ingat sebuah hadis Nabi. Nak tutup dah ni, buka pada ni jam, tu situ. Okey ke guys, masukku? Okey ke? Nanti pengurusi kena marah. Pengurusi, kau tak tahu ke besok orang kerja? Udah
Siapa nak balik silakan balik, tak apa, sebab dia nak kerja mungkin jauh dekat Johor, dia kerja ulang alik. Lain macam tak ni. Ya Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah dengar takrif Nabi SAW? Saya nak tengok matan dia ni. Ni hadis ada dua, satunya Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Al-Baihaqi. Kemudian satu lagi hadis daripada juga Tabrani. Hadis lagi ni, tuan-tuan pernah dengar tak Nabi sebut, sahabat kata apa, kami tengok Nabi naik membar 3 step, 3 level, 3 step. Step pertama kami dengar Nabi kata amin. Agak-agak kita ni tiba-tiba khatib tu naik majlis tu amin. Oh apa pula amin ni, khutbah dah lagi. Pandai tak? Bapak tadi dia pelik. Sahabat pun terpinga-pinga. Next step kedua amin. Amin lagi. Saya juga amin. Sahabat ni bukannya nak diam, dia suka bertanya benda pelik. Habis usah salat, sahabat kata pada antaranya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ma kunta tasna' hadha. Apa yang kamu telah buat tadi ni? Sebut amin 3 kali. Kami tak dengar apa-apa, doa pun tak ada, apa pun tak ada. Maka Nabi kata, qala li Jibril alaihi salam, telah berkatalah kepadaku Jibril alaihi salam, raghima anfu abdin, celakalah seseorang hamba, dakhala alaihi Ramadan, datang kepadanya Ramadan, dan Ramadan berlalu, falam yughfar lahu, tapi sayang Allah tak ampunkan dosa dia. Tolonglah takut dengan hadis ini. Malaikat doa dahsyat. Dalam bahasa kasar kita panggil malanglah atau celakalah seseorang hamba. Masuk Ramadan dan berlalu, tapi sayang, berlalu tak sebut sini, tapi ada hadis Muslim sebut 3 kali Nabi kata celaka, celaka, celaka. Siapa celaka? Ada 2 Nabi sebut dalam hadis sebut. Yang pertama, idza dakhala alaihi Ramadan fansalaqa qabla an yughfara lahu. Ramadan datang dan balik Ramadan tu sebelum sempat diampunkan dosa ke atas dia. Celaka dia ni. Abang-abang, kakak-kakak sekalian, jangan jadi geng macam ni. Yang kedua, celaka, celaka, celaka siapa? Seseorang man adraka abawahi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma lam yadkhulil jannata. Celaka, celaka, celaka. Orang yang masih diberi peluang hidup dia, mak ayah dia yang tua bangka masih ada bersama dia. Kita umur dah 50 tahun, ada ayah 80 tahun kita lagi, tapi kita tidak boleh masuk syurga. Celaka, celaka, celaka anak ni. Pasal apa? Derhaka. Tetap pernah pergi tak rumah orang tua-tua, anak dia dekat 15 tahun tak datang tengok. Tiba-tiba seorang ustaz tu ceritalah, dia pergi tu nak bawa bantuan. Orang tua ni memberi peluk dia, terkejut dia. Orang tua ni terlepas kandang. Mohon dia panggil apa? Katal angah ke? Angah kenapa lambat datang? Ibu tunggu angah lama. Dia peluk ni, merangkul tubuh dia. Nasib baik orang tua. Kalau nak dara buat gitu, kelupur ke orang tu? Tak tahulah tu hak dia lah, nak kelupur ke nak gelepar ke. Dua tu, dia kelupur tu lain, gelepar tu lain. Lepas tu pegawai mari, pegawai tunjuk ini, mental. Tak apalah, okey ibu, jom panah ni ibu, jom ni. Masuk bilik, dia catat lah ini. Dia kata anak dia tak datang sejak berbelas tahun. Ingat siapa ada anak kat sini? Celaka, celaka, celaka. Hampa diharamkan buat syurga. Kalau hampa nak minta maaf balik ke mak hampa dah meninggal, hampa kena korbankan harta hampa wakaf atas nama mak bapak hampa. Ingat. Tambah-tambah yang bunuh anak. Kalau dia gila tak apa, tapi dia gila sebab dia makan dadah. Apa tunggu jawapan dia. Tempat saya dibunuh mak dia, sembelih mak dia, buah dalam kotak Maggi tu. Dia gila sebab dadah. Bawa ni saya ceramah depan pengarah Hospital Bahagia Ulu Kinta, HB UK.
Dr. Yusni dan juga pengarah-pengarah jabatan dia. Dia kata, Ustaz, boleh buat apa tak? Ada orang okey, baca Quran okey, kalau mai dia marah terus jadi gila, kita kena lari pada dia. Tak tahu pasal apa. Dan tak mustahil gangguan ada halusinasi ataupun gangguan jin, saka dan sebagainya. Tapi memang kuat. Yang bunuh anak dia 2 orang jerut dengan tali serika sebab laki dia melawat nak menikah lain. Tu rupa tu. Laki melawak aja. Dia bunuh anak dia 2 orang. Darjah 4, darjah 5. Dijerut. Laki ni bangang juga. Balik tidur. Subuh tak ke mana, wallah alam lah. Kita cerita buat subuh tu. Polis gerak ada pagi tu. Cik, bangun cik. Anak cik kena bunuh dengan isteri cik. Dia ingat melawak sebab malam tu isteri dia hantar WhatsApp. Pukul 12 tak balik lagi. Ni panggil hampa jantan ni. Lepas hasyak balik rumah, jangan duduk menyamang kat kedai. Tak tahu cakap wala musta'nisina di hadis. Quran sebut jangan panjang lagi cerita lepas hasyak. Pergi makan ke rumah orang, makan nyanyak balik. Ni sembang lah aku tahlil pun mayat tu datang tutup balik lah, bini aku nak tidur. Berakno kita ni. Tahlil lah, tapi sembang tu jangan panjang. Orang tu nak tidur. Bini orang duk kabung dah teroyak tengok muka kita yang lupa lagi dia. Celaka bagi kita, na'udzubillah min zalik, ada mak bapak yang tu saya takut demi Allah. Walaupun ustaz, wallahi dah habis mak ayah saya meninggal dalam keadaan dia tak ada sakit kronik, dia sakit darah tinggi biasa, dia meninggal. Demi Allah tuan-tuan, hadis ni demi Allah wallahi mengerikan saya. Walaupun mak saya beranak saya, dia tak bela saya, dia duduk ngantuk pada kecil 1 years, 1 tahun setengah duduk di pokok senang Kedah, lepas di Taiping, di Kemunting. Tapi saya takut tuan-tuan. Sebab apa kita kata wala taqul lahuma uff, cakap neraka dah. Siapa rasa bersalah malam ini, besok pergi ATM, transfer duit ke dalam akaun, bagi kat masjid untuk dibuka puasa. Kata dekat pihak masjid surau, ini untuk arwah mak saya, ayah saya. Ada mak Tafiz pergi bantu dia orang, cari anak-anak yatim, anak orang susah, dia pandai baca Al-Quran. Saya ajar orang macam tu. Orang kaya lah, korporat. Tapi jangan masuk duit kat saya, fitnah saya. Dia orang hantar saya makan komisen. Kang tak pasal-pasal, SPM tak kat aku pula. Hantar berapa? Sebulan 300, dia ambil 10 orang, 3,000 dia bayar. Lega lah buat bapak yang susah tadi ni. Dah, kenapa? Saya anggap benda ni saya nak buh atas nama mak ayah saya. Faham lah tu dia cakap banyak. Banyak saya salah saya dengan mereka. Ada orang sanggup lari rumah. Pasal dia kata mak dia halau dia mengaji tak pandai, mai Kuala Lumpur 20 tahun tak balik. Tapi abang dia mati dia tak tahu. Tapi kerana keluar muka dalam surat khabar, dia tokoh berjaya, dia cari dia. Dia seorang ustaz ceramah khutbah dan juga ceramah. Dia mari peluk ustaz tu. Ustaz, saya 20 tahun tak balik. Baliklah dia balik, mak dia dah tua, ayah dah atas kursi roda. Kita nampak dah manusia ni jahat kita ni. Anda kena ingat tuan-tuan, para penonton yang sedang menyaksikan pada malam ini, pastikan ya dengan si pakar bisu ni jadi insya-Allah orang sahabat-sahabat kita, walaupun you tak boleh bercakap, kadang-kadang you marah mak ayah you. Yang ni kena ingat, walaupun you bisu, marah ayah dia, mengamuk, pecahkan balang gula, pecahkan TV. Ada orang sahabat bisu yang mengamuk, baran. Jangan, bertaubat banyak-banyak. Mak ada jaga elok. Itu Dan penghujung kita kena ingat kata Nabi SAW. Saya kata orang bertakwa beriman yang dapat proses output tadi ni. Dalam hadis disebut ya baghiyal khair, wahai para pecinta kebaikan, aqbil, terimalah Ramadan, buatlah sesuatu kebaikan, teruskan momentum kebaikan. Wa ya baghiyasy syarr, wahai para penggemar jahat, aqsir, sudah-sudahlah, berhentilah, bertaubatlah. Maksud dia, kita nisfu Syaban baru ni, satu malam apa?
nisfu Sya'ban. Allah ampunkan dosa malam tu, betul tak? Kemudian Allah tak ampunkan. Ada dua jenis, musyrik dan orang yang suka bermusuh-musuhan. Tuan-tuan, jangan jadi orang yang masih bermusuh dengan orang nak sambut Ramadan. Nothing. Tak dapat apa-apa. Puasa sah tapi kosong, na'udzubillah min dzalik. So sebelum Ramadan ni, telefon kawan, besok Ramadan, andai aku telah bicara denganmu, aku mohon hujung jariku bersama hujung jarimu, ampunkanlah kesalahan aku dan aku maafkan kesalahan kamu terhadapku. Daripada Nirdawati binti Husain. Okay. Ya. Sebab nak minta maaf payah bang, nak memaafkan pun susah juga. Sebab tu ada orang, aku takkan ampun maafkan dia, dasar anak banjingan, derhaka. Mak jangan buat macam tu. Marah tu setahun 365 4 hari, anak kelima tu maafkanlah. Anak kau pun, walaupun dia penagih dadah sekalipun, jangan ni makcik kat sebuah negeri Pantai Timur tu, dia hantar WhatsApp saya, Ustaz, boleh tak buat solat hajat supaya Allah matikan anak saya cepat? Ya, dalam saya WhatsApp, kenapa anak saya ni dia pukul saya bla bla bla. Kata, kak tahu tak yang kak tahu ke yang akan datang anak kak tadi berubah? Kak tahu lu tak, sejak daripada tingkatan 5 rejim sini. Kak patut kalau gitu, patut kak hari pertama lahir kak bunuh je budak tu tu. Dia kata amba tak suka mana tak sangka. Amba tak suka hok jadi gini. Kelantan kan ada sabdu tu, tak suka jadi gini. Kalau dah tahu gini, bunuh awak dah je dia. Kalau ustaz mahram saya boleh buka baju, ambil gambar, apa dia buat saya? Leher saya, tarik mai. Tolak saya, tak akhir dia tolak, yang terkini tolak. Kak, solat hajat doa, ibu doa tak ditolak. Tapi bila jangan tanya. Sebab Tuhan nak uji tentang give up ataupun sebaliknya. Ya. Betul tak betul? Ada anak penagih ni lah masa mak dia mati, dia lah membanting tulang, angkat mak dia berak, kencing atas katil. Anak yang tak penagih dadah, bagi duit je. Nah, jaga mak. Berapa tu? RM50 je sebulan. Celaka macam anak. Sulang balik, ada anak yang menagih dadah, dia pergi duduk pusat pemulihan semua. Kadang-kadang dia curi sat juga. Budak dadah ni memang susah dia nak berhentikan duduk dalam kampung yang sama. Kena ada tempat khas kat dia orang. Itu saya punya minda lah. Mereka kena duduk semua, mereka bagi tanah mereka seorang satu lot lebih kurang, buat program semua mungkin kot. Biar dia usaha sendiri buat kerja, insya-Allah. Tapi kalau boleh belak, ambil dia balik. Tapi dia mungkin sekali tetapi dialah yang paling rajin. Bila hari raya dialah cari buluh, hari raya dialah cari kayu api nak buat lemang. Yang kita, lepas tu jangan duk nampak sangat kita pandai untuk besok. Profesor pun lepas dapat PhD, doktor falsafah, dapat PhD, 2 bulan mengajar. Bulan ketiga jatuh koma dan dia tengok kita, who are you? Wah, tengok muka kita, dia kata apa? Who are you? Tapi dia adalah pensyarah berpangkat PhD. Tuhan boleh buat macam-macam. Bukan kata dia tu jahat dia tak, tapi Tuhan dia boleh buat dia macam kat kita. So insya-Allah, semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita mungkin. Lepas Ramadan ni 40, 46 belum tentu. So ambil peluang, grab, catch up bagi elok. InsyaAllah apa yang kita ada pada hari ini, buat yang terbaik. Jangan jadi yang Nabi sebut, apabila Ramadan ini hurrima alaihi khairuhu faqad hurim. Kalau Allah mengharamkan ke atasnya kebaikan, maka terlaranglah kebaikan dia dapat. Allahu Akbar. Sebab kita yakin kalau tuan-tuan buat baca Quran bagi elok, sedekah bagi elok, tarawih jangan tinggal, dan satu lagi, tolong jangan berani tinggalkan iftar, jangan tinggalkan sahur. Tolong jangan berani tinggalkan sahur. Sebab sahur tu jelas confirm
siapa bangun sahur, pada sahur itu ada berkat. So don't forget, make a doa to your God. Ya Allah, Nabi kata minumlah dengan seteguk air, sudah dapat keberkatan. Bukan suruh makan barbecue. Tak payah, orang tak lapar makan waktu tu benda macam tu. Dia puasa je. Ambil air segelas. Adik-adik orang muda, orang anak muda lah yang banyak tak nak bangun. Adik-adik bangun makan sahur, adik-adik ambil air letak dekat meja bilik, ambil kurma atau biskut wati, minum, ambil berkat. Seteguk air dapat berkat setinggi langit dan serendah bumi. Buat, jangan tinggal, jangan buat mistik. Puasa sunat pun orang tak belum tentu bangun sahur, tapi puasa wajib. Dan Nabi kata pada dia, siapa yang tak nak jadi puasanya seperti puasa Yahudi dan Nasrani, maka tak perlu bangun sahur. Maka Nabi kata pada dia, al-farqu baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Beza puasa kita dengan puak-puak Kristian dan juga puak-puak Yahudi adalah dia orang tak bangun sahur, kita bangun sahur. Maka salah tak Ustaz kami ajak budak-budak naik highlight, naik fortune, naik benda, bawanya gendang, katuk tungtang. Takut orang marah pula. Kalau boleh buat kampung ni 90% orang kita dengan persetujuan pihak berkuasa, ketua kampung pun dimaklumkan, penghulu pun tahu, polis pun tahu, takut nanti habis orang kata penyangak mana boleh kerja penyangak dan sebagainya. Nak sahur, inilah amalan orang dulu. Pasal tak? Dang kecang, budak-budak ada ambil. Dan ini berlaku baliklah beberapa puasa yang lepas, anak-anak muda digerakkan. Lepas tu anak muda ni bersahur di masjid. Kemudian semayang ramai. Ada kuliah. Tak payah kempen dah. Jom subuh baca Jumaat. Kenapa? Jangan tidur selepas sahur. Sebab tu Nabi kata, sebaik-baik sahur ialah di akhir-akhir waktunya. Kalau subuh pukul 6, sahur paling baik ialah pukul 5.30. Bangun awal, buat tahajud dulu. Doanya banyak. Adik-adik MSPM ambil peluang. Ya Allah, aku tahu aku ni bodoh belajar. Pak Sabroni pun eja Jawi pun alif ya min yam, aku ejanya tom yam. Nampak tak? Ya Allah, tolonglah bagi aku. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tak mustahil kan? Kerja Allah. Betul tak betul? So insya-Allah itu yang dapat saya sebutkan. Jangan lupa bangun sahur dan jangan tidur selepas sebenarnya tidak ada adab. Kerana kita terus solat subuh, pergi masjid berjemaah. Dan kalau boleh yang tak ada kerja, jangan balik rumah sehingga matahari itu terbit syuruk. InsyaAllah ada keberkatan waktu itu malaikat. Cari siapa berdoa. Ya Rab. Ramadan. Kan ada lagu kan? Ramadan, ya Ramadan. Dengar kan? Dengar best lagu tu. Lagu apa nama tu? Si tu Arab tu. Apa? Mahizin. Masya Allah kan, Ramadan, lagu nasyid Raihan, nasyid bulan Hijjah, dengar tu, bagi semangat. InsyaAllah. Tadi pun saya pergi pun buka lagu nasyid, 5 nasyid terbaik Hijaz, Raihan, Rabbani, lagu apa? Semua tentang Ramadan. Kita rasa Masya Allah, besok Ramadan. Wahai orang beriman, bangunlah, bangkitlah, azamlah. Ya Allah, biar momentum Ramadan akan kami teruskan. Ya Allah, Ramadan lepas kami ada kekurangan, lepas dengan ceramah Ustaz Aslim Bollywood yang diakhirkan ini, maka ya Allah, kami azam ya Allah. Wallahualam. Dah jumpa lagi. Esok nak mengajar. Esok besok belum kan? Esok cuti sekolah lagi. Yang kerja insya-Allah teruskan pekerjaan, jangan culah kerja, jangan potong tulang. Jangan curi tulang, potong tulang pula. Jangan curi tulang. Apa curi pun tak boleh, tulang ke daging pun tak boleh. Insya-Allah yang penting doakan supaya balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami hingga bulan. Sebab apa? Pengusi dah pegang mic dah. Kan? Sebab dia nak balik dulu. Kenalan kami lah. Pukul 7 suku, balik kerja KL. Dekat Puncak Berdana, Puncak Alam. Dia naik motor besar, motor laju tu. Kemudian ada makcik tua tu, keluar bersimpang ke kiri. Haram tak tengok ke kanan, macam bapak dia berotek saja. Sahabat berada ni, bam laga, mati serta merta. Tak apa dia tu. Mati serta merta. Lagi 10 minit je nak masuk Ramadan. Ada tak kawan kita yang meninggal tahun lepas Ramadan kita? Tahun ni dia meninggal. Ada tak? Tanya kat kubur, doa kat dia. Ziarah kubur. Jangan ziarah kubur pada pagi raya. Bukan tak boleh. Pagi raya tu untuk gembira, bukan untuk bersedih. Nak bersedih, hujung Ramadan 29 dan 30. Pergi cari kawan-kawan ahli Quran kita. Tuan-tuan saya syorkan.
Ataupun nak Ramadan ni esok, Syaban hujung tu, pergi. Sebab hari Ahad tu adalah hari terakhir mungkin, 29 hari bulan, pergi. Ya Allah, ni kawan kami, Ya Allah. Tuan-tuan pasti sebab menangis. Makasih Ya Allah, bagi peluang kami hidup lagi. Kawan kami dah tak sempat dengan kami, Ya Allah. Dia dulu duduk sebelah aku terawih. Dia duduk atas kursi. Ada geram aku tengok. Terkapit kaki aku. Dia angkat kursi, terkapit kaki aku, menyengau aku dia buat. Ya Allah, dia meninggal, Ya Allah. Ampunkan dosa, Ya Allah. Ya Allah, tuan-tuan. Seronok dia. Buatlah tuan-tuan. InsyaAllah jumpa lagi. Yang baik Allah, yang lemah saya. Kalau ada kalimah-kalimah dalam bicara saya pada malam ini, terkena pada mana pihak, diberi kebetulan semata-mata. Tidak yang hidup ni bakal mati. Siapa-siapa terasa pada muka. Tu je lah. Okay, wallahu alam. Yang baik Allah, yang lemah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.